Greeting Malaysian. We are anonymous. This is a message to citizens and government of Malaysia. Assalamualaikum guys, saya FB daripada Reporter Kampung. Okay, kali ni isu yang kita akan kupaskan ialah berkenaan Anonymous Malaysia. Mesti semua orang pernah dengar berkenaan Anonymous Malaysia kan? Anonymous ini bermaksud orang yang tak dikenali. Okay, mengikut rekod, Anonymous Malaysia ni telah menyerang Malaysia pada 2011. Pada ketika itu, pada zaman pemerintahan Datuk Seri Najib. Pada waktu tu, Anonymous Malaysia telah mengeluarkan amaran kepada pemerintahan Datuk Seri Najib untuk meminta Datuk Seri Najib untuk mengundurkan diri. Waktu tu zaman bersih 4.0. Pada waktu 2011 tu, Anonymous Malaysia ni telah menggodam laman web kerajaan. Yang 91 laman web kerajaan telah digodam. Manakala 200 laman web Malaysia telah dirosakkan oleh Anonymous Malaysia ni. Okey. Selepas 5 tahun, Anonymous Malaysia ni telah menyerang sekali lagi. So kali ni pada 29 Januari 2021, Anonymous Malaysia telah mengeluarkan amaran kedua kepada kerajaan Malaysia. Kali ni dia memberi amaran dia akan melancarkan serangan cyber. Kepakaran Anonymous Malaysia ni ialah melakukan serangan cyber ke atas website-website di Malaysia. Okey, amaran untuk melancarkan serangan cyber ni telah dikeluarkan melalui video klip oleh Anonymous Malaysia. So pada waktu tu viral satu Malaysia. Semua platform-platform digital, platform-platform media sosial mengeluarkan berita-berita berkenaan Anonymous Malaysia ni. Okey, dia kalau kita tengok dalam video tu, seorang lelaki bertopeng memberi ucapan. Okey, yang mana dia ceritakan apa yang terjadi. Kenapa mereka nak serang? Apa yang menyebabkan serangan ini akan berlaku? Okey. Dalam video yang telah diviralkan ini, Anonymous Malaysia telah mengugut untuk melancarkan serangan disebabkan oleh security cyber di Malaysia ni sangat rendah. Okey, itu apa yang dia cuba sampaikan. Dia nak bagi tahu yang security kita sangat rendah. So, penggodam-penggodam telah mencuri data dan menjual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, kalau kita tengok pada tahun lepas 2020, tahun ni 2021, banyak kes-kes yang mana orang di-scam. Dengan kes iScammer-nya, dengan kes scam-scam Macau scam-nya, macam-macam. So, macam mana pihak-pihak ni boleh dapat maklumat? So, ini yang Anonymous Malaysia cuba sampaikan, yang mana maklumat-maklumat ni dia orang dapat apabila data tu dibocorkan. Okey, data tu dijual oleh pihak tak bertanggungjawab. Okey, so Anonymous Malaysia cuba menyampaikan yang dia mahu kerajaan Malaysia untuk menguatkan lagi cyber security di Malaysia. Okey, kita semua tahu dekat Malaysia kita ada Cyber Security Malaysia yang melakukan aktiviti untuk menguatkan cyber security. Tetapi pihak Anonymous ni, pihak yang terlibat ni menyampaikan yang ia belum cukup kuat sebab diorang boleh selama-selama menggodam laman web kerajaan dengan mudah. So, kita boleh pandang daripada dua sudut Okey, sudut positif dan sudut negatif. Okey, sudut positif, Anonymous Malaysia ni telah melancarkan serangan untuk menyerang kita punya laman web kerajaan. Tetapi, cuba bayangkan, jika tak ada orang yang cuba menyampaikan seperti ini, adakah kerajaan kita akan menguatkan lagi cyber security di Malaysia? Okey, kita jadikan dia sebagai satu batu loncatan, sebagai satu perubahan untuk kerajaan kita menambah kekuatan cyber security. Okey, sekarang Anonymous Malaysia ini hanya mungkin hanya rakyat Malaysia yang menyerang laman web kerajaan untuk menunjukkan betapa lemahnya sistem keselamatan cyber security kita. Bayangkan orang daripada negara lain, hackers daripada negara lain yang menyerang kita. Macam mana keadaan negara kita kalau cyber security kita tidak kuat? Semua maklumat sekarang dalam bentuk digital. Semuanya telah diupload, semuanya telah disimpan dalam internet, dalam server. Okay, so benda-benda ni perlu dikuatkan. Okay, saya pernah pergi ke Cyber Security Malaysia di Cyberjaya. Okay, di sana saya tengok ada beberapa bangunan yang besar yang mana setiap satunya mengandungi staff-staff cyber security yang berusaha keras untuk memantau, untuk menguatkan kita punya cyber security. Okey, tapi mungkin belum cukup kuat di mana orang perseorangan Anonymous Malaysia ni boleh menembusi cyber security kita. Okey, cuba kita pandang dari segi positif yang mana mungkin kita perlu kuatkan kita punya kekuatan cyber security. Kita mungkin perlu menambah aset-aset security kita. Kita perlu menambah
bijak pandai dalam bidang security, cyber security. Okey, dari segi negatif pula. Okey, apabila serangan ni dibuat secara terbuka, okey, satu dunia akan nampak cyber security Malaysia tidak kuat. Okey, ini memberi peluang kepada hackers-hackers, penggodam-penggodam daripada negara lain untuk menyerang kita, ataupun kerajaan-kerajaan negara lain yang berniat negatif boleh menyerang kita, boleh menggut kita. Okey. Okey, dari segi positif, yes, boleh membantu menguatkan kekuatan cyber security kita. Tapi dari segi negatifnya, dia juga boleh membuka peluang kepada pihak lain. Okey, kita openly, Anonymous Malaysia openly tunjuk dekat satu dunia cyber security Malaysia tidak kuat. Okey, sebelum ni yes, mungkin satu dunia tak nampak Malaysia, mungkin Malaysia satu negara yang kecil. Okey, tapi bayangkan kalau satu penggodam, satu hackers berjaya menebusi satu laman security Malaysia yang melibatkan ekonomi, melibatkan kekuatan ketenteraan negara Malaysia. Anda boleh bayangkan betapa dahsyatnya, betapa teruknya akan terjadi nanti. Okey, so untuk kita di luar sana, tolong bayangkan setiap tindakan ada kesan. Yes, matlamat tak menghalalkan cara. Yes, saya faham. Anonymous Malaysia mungkin bermatlamat untuk mengubah persepsi, mengubah pemikiran kerajaan Malaysia supaya menguatkan lagi. Semua orang sayang negara kita, semua orang sayang kerajaan kita. Tetapi kita kena berfikir, adakah itu cara yang terbaik? Adakah itu cara yang terbaik untuk memastikan keselamatan negara? Kadang pendapat daripada saya, Anonymous Malaysia mungkin boleh menghantar video-video ini kepada pihak terlibat, kerajaan, secara sulit. Tak perlu melancarkan serangan secara terbuka sebab ia boleh merosakkan kekuatan negara, merosakkan cyber security negara. Okey, pernah terjadi suatu ketika dulu, kerajaan US, Amerika Syarikat, juga diserang oleh penggodam, hackers. Okey, yang dipanggil Anonymous. Saya tak pasti Anonymous Malaysia dengan Anonymous US berganding bahu atau berkaitan atau tidak, tapi mereka menggunakan nama yang sama. Okey, pada waktu tu pada tahun 2020, tim Anonymous, hackers, penggodam Anonymous ini telah menggodam laman web PBB. Okay, bayangkan PBB dalam satu dunia dia antara badan yang kuat. Dia juga digodam oleh tim Anonymous. Tujuan dia ialah tujuan yang baik, yang mana dia nak bagi peringatan berkenaan George Floyd. Kalau anda semua pernah dengar berkenaan George Floyd, yang mana seorang warga kulit hitam yang telah dibunuh. Anonymous nak beri peringatan, nak beri sokongan, yang mana nak menunjukkan Black Lives Matter. Okay, yang mana di negara Amerika Syarikat, seluruh dunia, warga kulit hitam tidak diberi layanan yang baik. Okay, so that's why Anonymous ni cuba nak menyampaikan, memberi peringatan yang Black Lives Matter. Okay, so benda tu terjadi. Okay, tim hackers, tim penggodam ni ada ramai. Okay, kita tak tahu siapa. So kekuatan mereka tu kita tak tahu. Ada yang sangat licik, ada yang sangat power, yang boleh menggodam mana-mana laman yang dia nak. Okay, so ada suatu ketika benda ni boleh jadi di mana-mana, seluruh dunia, negara mana-mana pun boleh terjadi. Okay, jadi kita memang memerlukan kekuatan cyber security yang sangat kuat. Kita perlukan tim security yang kuat. Okay, waktu ni mungkin akan hackers, contoh di cyber security Malaysia kita boleh panggil sebagai white hat hackers. Manakala yang tim yang cuba menyerang kita boleh panggil black hat hackers. Okay, penggodam bertopi putih dan penggodam bertopi hitam. Okay, kedua-dua ni mempunyai kekuatan yang sama, kedua-dua ni mempunyai kemahiran yang sama. So niatnya berbeza. Satu bertujuan untuk menjaga cyber security negara, satu lagi bertujuan untuk merosakkan cyber security negara disebabkan oleh keinginan mereka tidak dipenuhi. Jadi bayangkan kalau kedua-dua black hat dengan white hat ni bergabung, betapa kuatnya cyber security negara kita. So untuk semua hackers-hackers, penggodam-penggodam di luar sana, semua rakyat marahin macam saya di luar sana, kita mesti ingat, ini negara kita, ini tempat kita tinggal, ini tempat kita lahir. Kita jaga kita. Jangan disebabkan kita tidak mendapat apa yang kita nak, kita menyebabkan negara kita diancam, negara kita mengalami kerosakan. Okey,
Apa juga tujuan, apa juga sebab, kita mesti berganding bahu. Okey, cuba gunakan saluran yang baik, cuba gunakan saluran yang lebih baik untuk menguatkan apa yang kita nak, menguatkan cyber security kita. Okey. Tak guna kita merosakkan kerajaan kita. Okey. Sebagai akibatnya semua rakyat lain mengalami masalah. Semua rakyat mengalami kesusahan disebabkan kesilapan kita. Okey. Okey, baru-baru ni saya ada terbaca netizen ada post di laman Facebook Anonymous Malaysia, yang mana dia orang cakap, tolong jangan godam laman web iSIDAR. Okey, nampak macam lawak tapi betul apa yang dia orang cuba sampaikan. Semua orang tengah dalam kesusahan, semua orang memerlukan bantuan. So kalau laman web itu digodam, semua akan mendapat kesan. Okey, so ingat guys, matlamat tak menghalalkan cara. Okey, kita mesti berusaha berganding bahu untuk menambah kekuatan kerajaan kita, menambah kekuatan cyber security kita. Kita rakyat Malaysia, kita warga negara Malaysia, jaga kekuatan negara kita, jaga negara kita. Jangan biarkan pihak luar mengambil kesempatan ke atas negara kita. Walau apa pun yang kita rasa tak puas hati, cuba cari jalan penyelesaian yang lebih baik. Cuba gunakan kaedah yang lebih positif. Okey? So, apa yang maklumat terbaru saya dapat dalam 2 hari lepas. Okey, ada 11 orang daripada Anonymous Malaysia ni telah ditangkap. Suspek Anonymous Malaysia telah ditangkap. Sebab kerajaan pun tak pasti siapa orangnya, siapa yang terlibat di sebalik Anonymous Malaysia. Tetapi apa yang kita tahu, Anonymous Malaysia ni bergerak berkumpulan. Okey, pada 17 Februari 2021, okey, 11 orang ni telah ditangkap berdasarkan 6 serbuan di Pahang, Johor, Perak dan juga Lembah Kelang. 11 orang suspek ni berumur antara 11 hingga 40 tahun. So masih muda, masih berkobar-kobar. Tapi kalau semangat yang digunakan dengan cara yang lebih baik, kesan dia lebih besar, kesan dia lebih baik. Okey. So semua suspek ni akan ditahan secara reman sampai 20 hari bulan 2. Saya harap akan ada pengakhiran yang baik. Mungkin sekadar pendapat, kerajaan kita boleh kerajaan kita boleh mengambil 11 orang ni untuk menguatkan lagi kita punya kekuatan cyber security. Yes, dia orang berniat positif, tetapi caranya salah. So mungkin orang yang ditangkap ini, kita bukan hukum dia, kita bagi peluang kepada dia untuk mencapai kekuatan cyber security yang sangat kuat. Hidup Malaysia, hidup rakyat Malaysia. Kita jaga kita. Okay guys, anda suka video ni? Anda suka video ni? Anda suka video ni? So tolong like, komen dan subscribe channel Reporter Kampung. So untuk penambahbaikan channel Reporter Kampung, tolong komen di bawah. Jika anda juga mempunyai topik-topik yang menarik untuk dikupas, so tolong komen di bawah juga. Topik anda saya kupas. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.